Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu setelah kita solat sebelum daripadanya kita berbuka puasa. Alhamdulillah, tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup kita ni nikmat yang paling besar, antara nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada kita iaitu nikmat masa dan peluang. Iaitu nikmat masa dan peluang. Sebab itu Nabi SAW suruh kita ni bersyukur bila Allah lanjutkan lagi usia kita. Lanjutkan usia dari semasa ke semasa, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Sebab itu bangun tidur je kita, Nabi ajar kita doa, Allahumma alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Nabi suruh kita sebut alhamdulillah dulu. Sebab itu bangun tidur sebut Allah dulu, sebut ingat Allah, alhamdulillah. Sebut tu biar rasa. Dia bukan sebut saja. Bukan kita baca saja, tapi baca dan sebut tu bagi rasa dalam diri kita. Kerana apa? Alhamdulillahillazi ahyana, kerana hidupkan kita balik. Jadi antara perkara yang besar dalam diri kita, nikmat hidup, nikmat masa, nikmat peluang. Allah beri ruang kepada kita untuk menghirup udara ni lagi, bernyawa. Sebab nyawa kita ni tak tahu bila berakhir. Ni tadi kita solat maghrib, isyak nanti belum tentu lagi kita dapat solat. Siapa boleh bagi jaminan yang kita boleh sampai waktu isyak umur kita ni? Siapa boleh? Hari ni kita dapat berpuasa 9 Ramadan, ada kita betul dapat berpuasa besok untuk 10 Ramadan? Siapa boleh bagi jaminan? Tak boleh. Kita kita sendiri pun tak boleh. Nampak sihat walafiat, tak ada sakit, tapi bila sampai masa Allah tarik nyawa, malaikat tarik nyawa, habis. Jadi Nabi kata syukur bila ada peluang hidup, syukur sebut alhamdulillah, bagi rasa dalam diri kita. Antara lain bila kita berada dalam bulan Ramadan, bulan yang mana kita nanti-nantikan setiap tahun, bulan yang mana kita nanti-nantikan, kita doa, kita minta sungguh pada Allah Subhanahu wa taala agar datangkan kita sampai ke bulan Ramadan. Kerana apa? Kita nakkan peluang. Kerana apa? Kerana kita nakkan peluang ada dalam bulan Ramadan yang Allah datangkan berbagai-bagai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila bulan Ramadan kita tak lari dari amalan yang dianjurkan oleh agama kita, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila umur dilanjutkan, Nabi sebut apa? Khairun nas man tala umruhu wa khairun amaluhu. Sebaik manusia tu bila dilanjutkan lagi umur, semakin baik amalan dia. Amalannya ada dua, tuan-tuan. Ulama sebut amalan kita ni yang kita buat ni ada dua. Satu amalu lillah. Satu amalu lillah. Yang kedua amalu billah. Amalu lillah, beramal kerana Allah. Solat yang kita buat wajib tu kerana Allah. Puasa yang kita tunaikan ini kerana Allah. Amalu billah, amalan yang kita buat dengan sebab hidayah dan petunjuk Allah bagi kita.
Contohnya tuan-tuan, kita solat maghrib, solat fardu kita. Solat fardu tu itulah solat fardu. Cuba ulama kata tanda solat diterima bila kita buat solat sunat. Mana solat sunat ba'diyah kita buat tu tanda solat tadi diterima. Sebab apa? Sebab kita sebut tadi amalulillah tu solat fardu. Amalubillah bila Allah suka, Allah terima, Allah bagi hidayah lagi. Allah bagi kita kesungguhan lagi. Allah tambahkan lagi kita nikmat, nak lagi buat amalan yang lain. Maka kita tambah dengan amalan sunat. Jadi amalan sunat yang kita buat tanda kepada amalan wajib itu diterima. Allah suka, Allah tambah lagi. Seperti kita puasa bulan Ramadan, ya. Selepas selesai Ramadan nanti Syawal ada punya puasa 6, kan? Yang kita buat pada bulan Syawal nanti. Panjang umur lah. Jadi puasa 6 tu sama ada buat berturut-turut ataupun mana-mana hari dalam bulan Syawal. Nabi kata pahala dan ganjarannya sama seperti setahun berpuasa. Jadi ulama kata tanda puasa Ramadan diterima bila puasa 6 tu kita buat. Ada ulama berkata gitu. Maknanya Allah suka terima amalan kita, maka kita ditambah lagi keinginan kita, kesungguhan untuk buat puasa sunat seterusnya. Tapi kita janganlah kata orang tak buat tu kita kata terus, wah ini kau ni tak terima ni kau punya amalan ni. Kita lepas sembahyang kan, kawan kita terus keluar kan? Wah sah, itu tak terima lah tu amalan dia tu, sebab dia tak buat sunat. Jangan kita ukur begitu, jangan kita hukum begitu kan. Orang tak buat puasa 6 esok bulan Syawal, buat penat yang kau puasa bulan Ramadan sebulan, tak terima dia kata. Confident, dia pun confident, dia cakap tak terima. Sebenarnya itu bukan syarat, tapi itu tanda. Yang kita sebut itu tanda. Kalau kita buat, maka kita dapatlah tanda. Kalau kita tak buat, tak ada tanda. Itu yang kita sebut. Jadi sebaik-baik manusia, Nabi kata, bila Allah lanjutkan lagi umur dia sedetik demi sedetik, sehari demi sehari, maka bertambah baik lagi amalan dia. Tuan-tuan, manusia ni, kita hidup dunia ni tujuannya untuk jadi hamba. Jadi tujuannya mengabdikan diri. Maka mengabdikan diri itu kena beramal, kena tunduk. Masa tunduk sujud pada Allah itu amalan yang perlu dibuat. Maka peluang yang kita sebut tadi, satu nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada kita, yang antaranya ialah peluang, masa, ruang. Jadi kita ni dah ada peluang pada bulan Ramadan ni, peluang yang besar. Seorang lelaki nama Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak ni seorang alim, soleh, seorang tok guru, muridnya ramai. Dia sangat jaga amalan dia, daripada perkara-perkara sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara dia jaga. Dan dia sangat menjaga pada perkara-perkara yang mendatangkan syubhah, pada makanan ke, pakaian ke, perbuatan ke. Jadi dia sangat berjaga-jaga. Satu hari saat dia menghadapi sakaratul maut, sakit, nazak lah kita kata, dah hampir-hampir menemui ajal pada ketika itu. Jadi Abdullah ibn Mubarak ni bila dah terbaring, dia dikelilingi oleh murid-murid dia, sahabat-sahabat dia. Tuan-tuan, apa yang berlaku pada Abdullah ibn Mubarak ni sangat menakjubkan. Saat-saat menemui sakaratul maut itu, ketika itu dikelilingi oleh murid-murid, sahabat-sahabatnya, tiba-tiba dia tersenyum. Dan orang meninggal ni kan macam-macam. Kita baca, kita belajar kan macam-macam, macam-macam yang berlaku. Jadi Abdullah ibn Mubarak ini, saat itu dia tiba-tiba dia tersenyum. Ini salah satu tanda bila Allah datangkan kebaikan pada kematian seseorang, itu ada tandanya di situ. Bila dia tersenyum tu, sebab itu Allah sebut, falaula iza balagatil halqum wa antum hina izin tanzurun.
Bila nyawa sampai ke halqum, nyawa ni kan naik sikit sampai ke halqum, wa antum hina idzin tanzurun. Pada ketika itu kita ni akan diperlihatkan apa yang kita dapat, nasib selepas kematian tu. Kalau nikmatlah, kegembiraan terpancar pada wajah orang yang menemui ajal tu. Mungkin senyum, mungkin wajah gembira, sebab dia dah nampak nikmat yang bakal dia terima. Nikmat yang bakal dia terima. Jadi begitu juga sebaliknya, kan? Dalam keadaan mati yang buruk, wal-iyazubillah min zalik, dia jauhkan daripada itu pun digambarkan juga. Coba, wa antum hina izin tanzurun, pada ketika diperlihatkan. Maka apa yang keluar daripada mulut Abdullah ibn Marah pada ketika itu dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan dia tersenyum, yang keluar daripada mulut dia, falihaza, dia kata, falyamal amala, dia kata. Kalau macam ginilah, dia kata, yang bakal aku terima, dia pesankan murid-murid dia pada ketika itu yang mengelilingi dia. Dia kata, falyamal amala, beramallah, dia kata, buatlah amal banyak-banyak, dia kata. Kita ni bulan Ramadan, tuan-tuan, amalan ibadah digandakan dengan berbagai-bagai gandaan, pahala yang berlipat kali ganda. Maka rebut peluang yang ada. Sebab rehat dia tak ada. Bagi orang beriman, rehatnya kat mana? Kat kubur besok. Tu rehat dia. Hari ni kita penat memang, tuan-tuan. Bangun penat, malam bangun awal, tidur lewat, bangun awal, penat, tidur tak cukup lah. Tapi itu memang kita kena penat dekat dunia ni. Tapi itu dia sebut, ditambah lagi umur, maka ditambah lagi amalan. Itu nama berkat. Ditambah lagi kebaikan-kebaikan yang kita buat. Itu tanya berkat pada kehidupan. Bulan Ramadan ini, pernah satu hari seorang lelaki namanya Laqib ibn Sirah. Laqib ibn Sirah ni dia datang jumpa dengan Nabi SAW pada ketika Hujatul Wada' yang dibuat oleh Nabi SAW. Dia jumpa pada Nabi, ya Rasulullah, dia tanya, dullani ala amalin iza amaltuhu dakhaltu jannah. Dia tanya, ya Rasulullah, tunjukkan aku apakah amalan, kalau aku buat amalan ni aku masuk syurga. Zaman Nabi, hidup dengan Nabi senang, tanya terus dengan Nabi SAW. Nak apa, tanya Nabi. Nak panduan, tanya Nabi. Nak syarat syurga, tanya Nabi. Jadi Al-Aqib bin Sirah ni, dia bertanya secara terus kepada Nabi SAW, tunjukkan aku ya Rasulullah, apakah amalan yang boleh buatkan aku ni masuk syurga. Lalu apa yang Nabi sebut? Faqala Nabi SAW, Nabi jawab soalan tadi. Nabi kata, pertama, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Pertama, kena jadi hamba Allah, sembah Allah, sujud Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata, wahai manusia, perhambakan diri pada Allah. Maknanya tunduk, sujud, patuh, akur dengan kehendak dan perintah Allah. Sebab apa? Sebab kita ni Allah yang cipta. Allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Kita ni, kamu ni Allah cipta, dan sebelum kamu pun Allah cipta juga. Manusia tak ada yang wujud sendiri, melainkan Allah cipta kita. Jadi oleh kerana itu Allah kata jadi hamba Allah. Jadi maknanya ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Jangan syirik, jangan cari Tuhan lain, jangan cari lain lagi selain daripada Al-Quran, selain daripada Allah. Cari lain sebenarnya syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Jadi apa yang disebut lagi Nabi SAW, wa tuqimu salatal maktubah. Nabi kata, kamu kena jaga solat kamu. Ini solat yang kita buat, solat fardu, jaga sungguh-sungguh. Nabi kata, fasalli salatan waddi'. Nabi kata, kalau kamu sembahyang ni, pastikan nak rasa sungguh tu, fasalli salatan waddi'. Rasa yang solat tu, mungkin ni lah solat akhir aku, lepas ni tak tahu lagi bila lagi. Tuan-tuan, kita solat dapat buat dengan sempurna, alhamdulillah. Cuba kita tanya orang yang sujud, orang yang solat atas kursi,
Saya pernah tanya pakcik, pakcik ni solat atas kursi, bila pakcik kali terakhir pakcik dapat sujud? Sedih dia, lama dah, dia kata. Dah lama dulu dah. Maknanya apa? Dia solat kat kursi ni dah lama. Orang solat kat kursi, kat bangku, nak sujud macam mana? Tak dapat, tuan-tuan. Nak letakkan dahi dekat sejadah, tak dapat. Sedih dia, ya. Sedih sebab tak dapat solat dengan sempurna. Sebab tu Nabi kata, kalau dapat solat sungguh-sungguh, seolah-olah solat itu solat yang akhir sekali yang kita dapat buat. Baru datang sungguh, kan? Baru rasanya bersungguh, ya? Maka Nabi kata, wa tuqimus salatal maktubah. Orang sembahyang ramai, sembahyang tarawih ramai, lebih ramai daripada solat fardu. Patut yang pentingnya solat fardu, kan? Patut yang pentingnya lebih solat fardu. Tapi ni solat tarawih yang jadi utama. Itu kadang-kadang kena tengok juga, ya? Yang fardu yang lebih utama sebenarnya. Yang tarawih itu sunat, kan? Buat sendiri pun boleh, kan? Buat kat masjid, sekampung kat rumah pun boleh. Tapi 20 rakaat dia buat terus menerus, tak rehat. Terus semangat. Tapi solat fardu tak nak datang pula. Tu kadang-kadang kita pelik. Kena betulkan balik lah tu, dan keutamaan solat fardu masjid ni, kan? Jadi Nabi kata, wa tuqimus salatal maktubah. Dan yang ketiga Nabi kata, wa tasumur ramadan. Jawab soalan Laqid Ibn Sirah tadi, Nabi kata, wa tuqimus salatal maktubah wa tasumur ramadan. Puasa pada bulan Ramadan ni jadi satu kunci pada syurga. Sebab puasa ni dia unik. Puasa ni dia unik. Dia tak ada amalan yang puasa yang kita boleh bangga. Kita nak riak macam mana puasa? Kalau solat mungkin terdetik, kita pergi masjid, orang lain tak pergi, aku ni dapat 5 waktu ni, mungkin ada riak, mungkin kalau ada penyakit tu, ya. Tapi puasa ni tak boleh. Kita puasa, orang lain pun puasa juga, kita nak riak apa? Nak cakap kawan kita, hari ni aku puasa lah. Kawan kita pun puasa juga. Nak riak apa? Aku puasa, kau pun puasa juga Ramadan, kan? Jadi dia tak boleh nak riak, ya? Jadi puasa ni Nabi kata, wa tasumur Ramadan. Maka puasa Ramadan ini adalah salah satu daripada kunci, wasilah ilal jannah, jalan dan cara dan juga kunci untuk sampai syurga. Tapi syarat-syaratnya kena buat dengan betul. Dan sebab tu Ramadan itu, ra tu yang disebut tu, iaitu rahmah. Ra itu ialah rahmah, rahmatu minallah. Kalau kita Ramadan itu, ra itu ialah rahmatu minallah, rahmat daripada Allah turun mencurah-curah pada bulan Ramadan. Tidak pada bulan, mungkin kurang pada bulan yang lain, tapi bulan Ramadan special dan uniknya Allah datangkan rahmat yang mencurah-curah kepada kita. Kemudian mim pada bulan Ramadan itu disebut maghfirah. Tuan-tuan, ni bulan untuk minta ampun sungguh-sungguh. Solat taubat, istighfar. Bila kita minta ampun, bukan minta untuk kita je, untuk ibu bapa kita, untuk isteri, untuk anak-anak, minta sekali, kalau cucu sekali. Sebab syurga tu kita nak masuk, dan boleh, kalau boleh kita nak bawa semua orang yang kita sayang masuk sekali. Besok tu kalau dapat amalan tangan kanan, kita nak isteri kita, anak kita, ibu bapa kita, cucu semua dapat tangan kanan. Tak ada yang dapat amalan tangan kiri, ya. Kalau dapat tangan kanan kita, isteri tanya, abang dapat tangan apa? Kanan. Alhamdulillah. Ayang dapat apa? Kiri. Tak kesedih kita? Kalau kat dunia ni, tuan-tuan, kita tak nak pisah dengan orang kita sayang, ya. Kalau orang nak pergi umrah, bawa umrah, ya, dia minta apa biasanya? Kalau pergi minta nak duduk sebilik, mesti. Kalau boleh, dalam kapal terbang tu, kalau boleh nak duduk mesti dekat-dekat, walaupun belum tentu dapat, ya. Daripada Malaysia ni tak nak pisah lah. Tak nak pisah, ya. Nak duduk kapal terbang dekat-dekat, dekat bilik, nak boleh satu bilik. Kalau tak dapat bilik sebelah, nak bilik sebelah. Ya. Kalau tak dapat bilik satu bilik, nak duduk bilik sebelah. Kalau tak dapat sebelah, dekat depan betul. Kalau boleh tak nak berpisah langsung dengan orang yang kita sayang dekat dunia ni. Akan tuan-tuan dekat akhirat besok,
kita nak berpisah pula dengan orang kita sayang. Sedangkan kat dunia pun berat untuk kita nak berpisah, apatah kat akhirat tu. Sebab itu Allah sebut ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebab Allah sebut pelihara diri kamu dan ahli keluarga. Allah ingatkan, jaga diri kita dan juga ahli keluarga kita. Kena tegur kalau isteri, kalau anak-anak, kalau cucu aurat tak betul, tegur tu kan. Jangan rasa tak apalah, dah besar dah dia tu, pandai-pandai engkau lah. Jangan. Allah sebut tadi, jaga diri kita dan ahli keluarga kita. Bukan kita seorang je nak masuk syurga. Isteri kan. Kalau ada isteri empat nak bawa masuk sekali. Kalau dua nak masuk sekali, kan. Kalau anak 10 sekali nak bawa masuk, kan. Maknanya nakkan semua yang kita sayang ada. Jadi kita kena jadi bulan Ramadan ini minta ampun sungguh-sungguh. Kita, ibu bapa, isteri, anak-anak, cucu, saudara kita, semua kena mintakan diampunkan dosa. Solat taubat. Peluang kita sebut tadi awal, peluang ni bulan Ramadan, nyawa kita Allah datangkan dalam bulan Ramadan. Siapa yang paling baik manusia, Nabi kata, ialah yang baik amalannya. Minta ampun dengan Allah. Jadi yang daman min Allah, jaminan Allah. Allah jamin kita melalui lisan Nabi SAW. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu min zalimihi ma taqaddama min zambihi. Siapa yang puasa bulan Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan penghayatan, penuh dengan ibadah, penuh dengan amalan, Allah ampunkan dosa. Ini jaminan. Allah jamin, Nabi jamin, Allah jamin melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak amalan. Quran baca. Hari-hari baca Quran. Bulan Quran kan, Syahrul Ramadan allazi unzila fi Quran. Allah turun Quran bulan Ramadan. Maka banyak-banyak. Ini jaminan Allah bagi kita beramal, ada ganjaran. Bahkan berlipat kali ganda lagi. Doa minta temu dengan Lailatul Qadar. Minta Allah rezekikan kita, temukan, berjumpa. Sebab tak ada pada bulan yang lain, ya. Maka kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar bertemu dengan malam yang sangat hebat. Kemudian ulfatullah, malam bulan Ramadan ni bulan yang mana Allah jinakkan hati kita ni dengan Al-Quran. Dengan apa? Allah jinakkan hati kita. Maksudnya Allah tawarkan kepada kita ganjaran yang berbagai-bagai ini supaya kita ni jadi jinak dengan Allah, makin dekat, seronok. Biasa kita baca Quran hari-hari bulan Ramadan, bulan selepas Ramadan pun insya-Allah kita masih semangat lagi. Ini bukan Ramadan je semangat, Ramadan ni pun semangat dia pun kadang-kadang awal-awal kita semangat, pertengahan dah kurang sikit, dah hujung-hujung kurang, kan. Dah sibuk itu sibuk ini jadi kurang. Bahkan yang hujung lagi hujung itu ganjarannya lagi besar, lagi hebat, lagi hebat. Allah nak jinakkan, ulfatullah, Allah jinakkan hati kita supaya dekat dengan Allah. Allah sayang, kan. Allah bagi kita peluang dan Allah nak kita damping. Doa, istighfar, banyak sangat baca Quran. Itu amalan-amalan sedekah, infak, kan. Jadi nun nikmatu min Allah, nikmat Allah beri pada bulan Ramadan. Maka nikmat inilah yang kita kecapi hari ini, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat hebat, dan berbagai-bagai nikmat-nikmat lagi yang Allah tawarkan kepada kita, daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Dan sihat bulan Ramadan ni nikmat, kan. Bukan Ramadan ni jadi lembik, lesu dan sebagainya. Bahkan Nabi kata sunat orang yang berpuasa ni, dia ni menampilkan diri dia seperti biasa, bergaya, smart, semangat, sihat, cergas, kan. Jangan jadikan bulan Ramadan bulan yang lesu, pakai pun selebih, pakai. Kenapa puasa? Jalan pun lah, jalan tak larat. Kenapa puasa? Kerja kenapa tak boleh puasa? Semua tak boleh. Jadi lesu.
Bahkan Nabi kata jangan jadikan bulan puasa tu jangan biasa, seperti biasa. Kalau boleh bekerja seperti biasa. Kalau pakaian kemas, cantik, seperti biasa. Ini mana nikmat Allah beri sangat banyak. Bahkan setiap inci waktu, detik, masa yang ada, semuanya boleh diisi dengan perkara-perkara manfaat yang ganjarannya ialah ganjaran yang lebih besar. Sedekah, infak. Maknanya banyak kan, sikit ke banyak, kita latih kan? Kita latih. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian daripada harta infak, sebahagian, bukan semua. Allah kata sebahagian ni. Jadi takkan sebahagian kecil pun tak boleh, mesti boleh kan? Jadi bulan ni bulan yang banyakkan infak, menghidupkan waktu malam. Selain baca Quran tadi, menghidupkan waktu malam. Peluang kita ni lebih luas pada bulan Ramadan. Sebab kita nak bangun sahur, sebab tu Nabi suruh kita bangun sahur. Jangan tinggal waktu sahur tu. Sebab ada peluang barakah dekat situ. Dengan peluang masa yang ada tu, kita boleh isi dengan solat sunat. Kalau bulan lain mungkin rasa berat. Hari ni bangun, besok tak bangun. Hari ni bangun, besok mungkin tak. Besok mungkin tak, besok minggu depan baru bangun lagi. Mungkin kan. Tapi bulan Ramadan hari-hari bangun. Dan Nabi kata kena sahur. Jadi sebelum sahur tu ada ruang untuk kita buat amalan, salat sunat, latih dan terus berlatih. Kemudian apa lagi? Doa. Bulan Ramadan banyak berdoa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum tahtadun. Dan Allah kata doa lah. Allah dekat. Bila kita makin doa, dekat. Kita sembahyang, Allah dekat. Bahkan kalau tak doa tu jadi sombong. Kita datang sembahyang masjid, itu mana kita syukur. Kalau kita jauh, sombong kita ni. Doa lagi dekat, lagi banyak, lagi dekat. Bila kita tidak doa, jadi sombong kita. Jadi sombong. Jadi maknanya Allah suruh kita minta dan minta lagi Allah sayang, lagi minta lagi Allah suka. Sebab Allah kata fa inni qarib, dekat, aku dekat. Lagi banyak doa, lagi dekat dengan Allah. Jadi tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa perkara yang kita sebut hari ini, dengan ruang yang ada, masa yang ada hari ini, kita berkongsi beberapa perkara, mudah-mudahan memberi manfaat. Sama-sama kita mengisi peluang yang ada, ruang yang ada, masa yang ada, umur yang ada dalam bulan Ramadan ini dengan semampu mungkin untuk kita lipat gandakan amalan lain daripada bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah beri pada hari ini, kita buat dan kita guna, Allah lanjutkan lagi umur kita bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang lagi. Saya sekadar tu, sekadar perkongsian, mudah-mudahan bermanfaat dari saya sendiri dan kita semua. Wallahu a'lam, wallahu musta'an, wa alaihi tawakkalna, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aqulu qali hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.